Yang kedua, so untuk objektif kajian tadi kan, kita yang ni objektif kajian, yang ni awak kena tulis dalam, yang tadi kena tulis juga yang ni secara bertulis, yang kedua pun secara bertulis objektif kajian. So yang ni saya akan saya akan berikan dalam grup WhatsApp. Yang ni untuk objektif kajian awak kena tulis dalam bentuk poin nombor 1 apa, poin nombor 2 apa. Dalam bentuk ni sama sahaja, awak cuma salin balik saja untuk objektif kajian ni. Yang pertama, saya bacakan objektif kajian, mengkaji dan menghuraikan kesan pembuangan sisa domestik di kalau Puncak Alam awak kena tulis Puncak Alam lah. Kalau Sungai Buloh di Sungai Buloh, ataupun memang di Kampung Bukit Kapak tulis di Kampung Bukit Kapak. Yang kedua ialah mencadangkan dan menghuraikan pengurusan sisa domestik secara terancang di tempat tinggal masing-masing. Okay, yang ni wajib ada dalam awak punya kajian lapangan ataupun kita folio lah ni, folio. Yang ketiga, kaedah kajian. Untuk tingkatan 1 ada 4 kaedah kajian yang biasa kita buat. Walaupun kita tak buat, tapi saya nak awak tahu keempat-empat kaedah kajian ni saya terangkan sedikit untuk awak siapkan diri untuk folio masa tingkatan 3 nanti. Yang pertama ialah kaedah pemerhatian. Sebenarnya untuk tingkatan 1 awak kena tulis yang nombor 3 kaedah, nanti kita contoh folio nanti. Yang ketiga kaedah kajian, dia punya kaedah yang pertama ialah pemerhatian. Biasanya untuk folio geografi awak kena tulis sedikit ayat dekat bawah ni. Sebagai contoh ayat dia, saya membuat pemerhatian di kawasan kajian ataupun di kawasan Kampung Bukit Kapar tentang sisa jenis sisa domestik yang ada di kawasan Kampung Bukit Kapar. Ini contoh. Mesti di bawah kaedah ni dia mesti ada ayat. Satu ayat ataupun 2 ayat untuk sebagai penerangan kaedah yang obat untuk pemerhatian. Ini contohlah. Untuk tingkatan 1 tahun ni awak cuma tulis 1, 2, 3, 4 sahaja. Yang nak markah ekstra awak boleh tulis kat bawah. Macam saya huraikan tadi kan. Saya membuat pemerhatian di kawasan Kampung Bukit Kapar tentang jenis sisa domestik. Ini contoh. Sama juga untuk yang kedua, tapi yang ni kita tak buat sebenarnya. Tapi tak apa, tak ada masalah untuk kita belajar. Yang kedua kaedah ialah kaedah soal selidik. Soal selidik ni awak kena buat soal selidik dan awak kena bagi dekat orang-orang sekeliling. Ini tak perlu buat Saya beritahu cara sahaja. Bagi dekat orang sekeliling ataupun jiran-jiran ke ataupun kawan-kawan ataupun parent kawan-kawan ke. So dia akan isi borang soal selidik tersebut, dia akan pulangkan balik. Kenapa nak borang soal selidik? Sebab nanti kita akan buat analisis data menggunakan borang soal selidik tersebut. Dan kita akan buat graf ataupun carta pie. Untuk yang senang kita akan buat graf lah. Tapi tahun ni kita tak akan buat. Cuma untuk tahun ni saya bagi penerangan sahaja. Untuk kaedah soal selidik ni. So nanti tingkatan 3 mungkin awak kena buat lah. Buat yang betul-betul. So kaedah yang ketiga ialah kaedah temu bual. Temu bual ni ialah wawancara. Maksudnya benda ni agak complicated untuk temu bual sebenarnya. Maksudnya awak kena ada skrip, awak kena ada soalan dan awak kena ada jawapan. Siapa yang jawab? Orang yang awak temu bual. Sebagai contoh, awak temu bual ataupun interview ketua kampung, awak kena tulis dia punya soalan apa, lepas tu dia jawab apa, awak kena type balik apa jawapan dia secara bertulis sebagai lampiran. Yang tu untuk kaedah temu bual. Kaedah yang keempat, rujukan internet dan buku. Yang ni memang wajib ada lah. So maksudnya nanti awak search dalam Google memang banyak dia punya maklumat, internet ada. Dan buku boleh rujuk dalam buku teks boleh, ataupun buku kerja boleh, ataupun buku rujukan. 3 benda ni, ataupun dalam majalah ataupun surat khabar boleh, tak ada masalah. Itu sebagai rujukan internet dan buku. So yang ni pun benda yang awak kena tulis dalam awak punya kajian lapangan. Awak tulis kaedah kajian sahaja. Lepas tu awak tulis nombor 1 apa, nombor 2, 3, 4. Senang cerita ni salin sahaja. Andai kata nak markah ekstra, boleh tulis kat bawah. Apa penerangan? Saya telah membuat perhatian
di sekitar kampung Bukit Kapar tentang jenis sisa domestik. Kaedah soal sidik ini tak buat lah. Kaedah temumbal pun kita tak buat. Yang kita buat nombor 1 dan nombor 4 sahaja. Untuk yang sebenar. Okay, untuk tingkatan 3 nanti awak mungkin pilih 1, nombor 2 dan nombor 4. Tu masa tingkatan 3 nanti Okay, dah selesai 2 benda. Yang pertama ialah objektif, yang kedua ialah kaedah kajian. Kita tengok yang seterusnya. So yang ni ialah dia punya hasil laporan akhir. Kita ikut tajuk tadi ialah kesan pembuangan sisa domestik. Yang ni pun awak kena buat. Nanti kita contoh macam mana cara awak nak tulis. Yang pertama saya bagi fakta Kesan pembuangan sisa domestik saya bagi fakta. Yang pertama ialah pencemaran bau. Itulah dikira sebagai fakta. Untuk yang lengkap masa tingkatan 3 nanti awak kena ada 3 benda. Yang pertama fakta, yang kedua ialah huraian, yang ketiga adalah contoh. Nanti naik contoh folio yang dalam internet punya. Mesti ada fakta, huraian, contoh. Untuk kelas depan awak kena buat ayat simple, ayat mudah sahaja. Yang kedua contoh kesan pembuangan sisa domestik ialah punca penyakit pun dikira sebagai fakta. Yang ketiga ialah saliran tersumbat pun dikira sebagai fakta. Cuma untuk tingkatan 1, saya nak awak tulis satu lagi ayat sebagai huraian. Saya bagi contoh kesan pembuangan sisa domestik. Kesan pencemaran sisa domestik di kampung Bukit Kapar ialah pencemaran bau. Itu ialah fakta. Sebagai pencemaran bau ini berlaku disebabkan sampah tidak diuruskan dengan baik. Iaitu sebagai huraian. Tak bagi komplit terus. Sebagai contoh, sampah-sampah yang sisa domestik di dalam rumah dibuang begitu saja di depan kawasan rumah masing-masing menyebabkan pencemaran bau. Yang itu ialah contoh. So awak kena bagi ayat ringkas sahaja untuk ketiga-tiga fakta, huraian, contoh. Yang tu untuk salah satu contoh untuk pencemaran bau. So dalam internet semua ada. Cuma saya nak kalau boleh untuk tahun ni awak cuba buat ayat sendiri. Apakah macam mana pencemaran bau ni berlaku? Sebenarnya itu huraianlah bagaimana ataupun macam mana benda tu boleh berlaku. Sebagai contoh yang kedua, punca penyakit. Huraian dia apa? Pencemaran kesan pembuangan sisa domestik akan menyebabkan punca penyakit dalam bentuk ayat Itu awak dah dapat satu markah bagi fakta. Penyakit ini huraian dia penyakit ini disebabkan oleh ataupun dibawa oleh serangga seperti lalat dan semut. Ni contohlah. Serangga, lalat dan nyamuk ni contoh. Awak dah dapat 3 benda. Walaupun 2 ayat awak dapat 3 benda. Awak dapat satu punca penyakit dibawa oleh serangga. Itu ialah huraian. Contoh serangga awak bagi nyamuk, lalat dan lipas ni contoh. Ataupun tikus yang tu tak makan. Yang tu pun boleh. Yang tu pun dikira sebagai contoh. Cuma untuk tahun ni saya bagi benda ni, saya bagi terus 3 kesan. Awak kena cari lagi satu ayat untuk sebagai huraian. Saya dah bagi contoh tadi Contoh ayat huraian.